أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita, para penonton sekalian, dalam channel Kisah Seramku ini. Dan seperti biasa, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah sudi subscribe, like dan share channel Kisah Seramku ini, menyebabkan Kisah Seramku ini terus berkembang dan insya-Allah tak lama lagi akan mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sikit lagi. Kalau para penonton sudi like, sudi subscribe dan tonton sampai habis, maka saya akan dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan akan dimunit, channel ini akan dimunit oleh YouTube, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana anda sudi membantu saya. Sebagai penghargaan saya yang lemah ini, saya doakan anda semua supaya sentiasa sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki dan terhindar daripada segala gangguan makhluk di kalangan jin dan syaitan, insya-Allah. Maka kali ini saya akan bawa satu kisah seram yang dikirim oleh rakan subscriber kita. Rakan subscriber kita yang bernama Cik Amir. Rakan baru kita ni, rakan subscriber yang baru saja ini telah mengirimkan satu cerita seram katanya kepada saya untuk kita kongsikan bersama. Apakah cerita seram itu? Nantikan selepas intro ini. Kisah seram ini katanya berlaku sudah lama, sekitar tahun 1990-an di satu kampung. Kampung ini pula di daerah ni banyaklah penduduk-penduduk di sini. Cuma kampung ini agak terpencil kerana dia terletak di tepi laut Sabah. Dia tak ceritakan daerah mana, cuma dia kata di tepi laut Sabah. Tepi laut tu ada kampung katanya. Di tepi laut tu cantik pemandangan kampung, tapi kampung tu tersusun rumahnya, tersusun, dan ada rumah cantik, ada rumah yang sederhana, bergantung kepada orang yang tinggal tu. Ada yang kaya, ada yang agak miskin sikit, Jadi kisahnya ada satu rumah ni di kalangan rumah orang yang berada juga lah, bukanlah kaya sangat tapi cantiklah rumahnya. Rumah agak kampung, 2 tingkat, separuh kayu dan separuh simen. Tinggallah sekeluarga situ, iaitu ibunya, ayahnya, kakaknya yang baru bersalin, adiknya perempuan dan orang gaji. Artinya mereka ni semua ada 6 orang. Dia sendiri perempuan. Perempuan ini bernama Mawar, Perempuan ini bernama Mawar, nama samarannya lah. Bernama Mawar. Mereka dia ni tinggal dengan ibunya, ayahnya Haji, yang panggil Haji, Tok Haji. Kemudian kakaknya ni pula baru bersalin, baru bersalin anak yang pertama, dan juga adiknya, adik perempuannya, dan orang gajinya. Adapun suami kakaknya ni kerja outstation, jarang balik. Kerja outstation yang jarang balik. Kadang-kadang sebulan berbalik ataupun 2 bulan berbalik kerjanya, Jadi kisahnya, satu ketika orang gaji ini berasal daripada Indonesia, yang mereka gaji. Bagus orangnya, Amah ni bagus. Dia sudah lama sebagai pembantu rumah kepada keluarga ini, bagus orangnya. Tetapi satu malam dia terdengar satu bunyi ini seperti bunyi tangisan lah, seperti bunyi tangisan perempuan
yang sayup-sayup kedengaran. Tangisan itu kalau diperhati ataupun diamati ataupun didengar betul-betul, dia seperti seorang perempuan yang menangis, yang seperti meminta tolong lah. Sedih sangat suaranya, mendayu-dayu, menyebabkan siapa yang mendengar rasa macam luluh lah hatinya mendengar tu, kasihan lah, begitulah. Ya, jadi pembantu rumah ini pun keluar, bukan keluar rumah, keluar dari biliknya, masuk ke kawasan dapur. Dekat-dekat dapur tu ada store, ya. Dekat dapur tu ada store, dan makin dia mendekati store tu, suara tu seakan-akan datang dari store itu. Makin kuat, makin kuat. Jadi dia naik seram. Bantu rumah naik seram. Walaupun dia dah seperti makcik-makcik ada pengalaman lah, kan. Dia seram, maka dia pun beritahu lah. Ya, beritahu ibu kepada Mawar. Yang adakah ibu Mawar ni mendengar bunyi itu? Bunyi apa, kata ibu Mawar peringkat awal? Dia kata bunyi seperti orang menangis. Coba perhatikan dan coba dengar betul-betul. Iya, tak iya juga, kata ibu Mawar. Memang ada bunyi seperti bunyi orang menangis. Ya, menangis merintih. Kemudian ayah kepada Mawar pun dengar, Tok Haji ini. Dengar sungguh. Hinggakan semua di dalam rumah itu dengar, termasuk Mawar. Ish, bunyi apa ya? Setahu kita sudah lama tinggal di rumah ni, tidak pernah dengar bunyi yang aneh-aneh macam ni, tapi tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada, tak tahulah dari mana, ya, bunyi itu. Kalau mereka katakan bunyi itu dari jiran sebelah, tak tahu pula lah, kan, sama ada jiran sebelah kah ataupun di rumah. Sebab jiran sebelah pun ada rumah, tapi rumah di jiran sebelah tu kosong. Bukan kosong, tidak ada orang. Mereka pernah nampak orang di situ dalam beberapa minggu yang lepas, tapi sekarang kosong. Jadi mustahil yang rumah kosong di depan rumah mereka ini bunyi itu datang dari situ, katanya. Tapi mereka kata, tak, janganlah peduli. Biarlah mungkin tangisan tu tangisan, janganlah peduli, kata ayah Mawar ni. Jadi tak apalah, tak kisahlah. Satu masa pembantu rumah ini, ya, pergi ke dapur untuk membuatlah kerja-kerja rumah di situ pada waktu malam, ya, membersihkan pinggan, mangkuk dan sebagainya. Ketika itulah tiba-tiba dia nampak seperti ada sesosok wanita berambut panjang, berbaju putih panjang, ya, berdiri di depannya. Tiba-tiba saja, secara mengejut, apatah lagi. Maka tiba-tiba menjeritlah pembantu rumah ini, menjerit dengan sekuat hati, tolong, tolong, dan kemudian pingsan. Maka suara jeritannya itu didengar oleh Bapak Mawar, Ibu Mawar, dan mereka semua yang ada di rumah tu, ya, membangkitkan makcik pembantu rumah tu. Makcik, makcik, kata Mawar, makcik, kenapa ni? Semua membangkitkan makcik itu, orang gaji pembantu rumah tu. Tapi dia masih tak sedar. Akhirnya dibawa ke dalam, disapukan air di mukanya. Alhamdulillah dia pun sedar. Kenapa makcik? Kenapa makcik? Kata Mawar. Makcik itu dalam keadaan ketakutan, pembantu rumah itu dengan tangannya begitu, dia nak bercakap pun payah. Perlahan-lahan terdengarlah suaranya seperti suara yang gagap-gagap ataupun terketar-ketar. Dia kata, aku ternampak perempuan rambut panjang lah di situ, baju putih. Apalagi bila mendengar begitu, semua takut, semua jadi takut, seram takut, ya. Hinggakan malam itu mereka tak ada berani datang masuk ke dapur, apalagi nak ke tandas, ya, sampai mereka membawa baldi lah. Andai kata terkencing ke apakah, sanggup kencing di baldi itu daripada pergi ke tandas. Maka keesokan paginya, barulah mereka dapat bertemu di dapur, ya, kerana malam mereka takut berjumpa, takut keluar dari bilik. Malam takut keluar dari bilik. Semua takut. Ibunya, ayah Mawar, adiknya, apalagi adiknya, kakaknya yang baru bersalin itu, lagilah takut mendengar cerita tu. Seram. Takkan ada sosok wanita rambut panjang di rumah. Ketika itu makcik tu pun barulah dia boleh bercerita dengan jelas. Dia kata dia ternampak seorang wanita kurus berambut panjang, bermuka pucat, bermata merah, berbaju putih, berdiri depannya. Dan daripada situ dia dengar suara tangisan yang memilukan. Maka kata Haji ayah Mawar, kalau begitu
benda ini tak boleh berlarut nih, takkan kita pindah dari rumah nih. Bagus kita panggil ustaz lah, dia kata. Ya, maka pendek cerita dipanggillah ustaz. Datanglah ustaz. Ustaz ni biasa dengan rawatan ruqyah dan gangguan. Bila diceritakan semua yang berlaku, kata ustaz tu beginilah. Ini saya bacakan doa pendinding ya di air ini, dan saya akan pagar rumah ini. Selepas ini mudah-mudahan insya-Allah makhluk ini tak boleh masuk lagi ke dalam rumah. Tapi saya nasihatkan kalau boleh minta-mintalah ya, kamu semua, Tok Haji, ibu semua ni kalau boleh jangan tinggalkan solat ya. Jangan tinggalkan solat sama sekali. Kemudian baca-bacalah Quran di rumah ini, buatlah ibadah yang baik-baik ya. Mendengar cerita ustaz itu, Mawar berucapkan terima kasih. Insya-Allah ustaz, insya-Allah kami akan cuba amalkan apa yang ustaz katakan. Mudah-mudahanlah apa yang ustaz katakan itu baik untuk kami dan tidak ada gangguan lagi. Pendek cerita, alhamdulillah keesokan harinya dan seterusnya malam-malam yang berikutnya tidak ada lagi gangguan daripada makhluk halus itu. Sama ada suara tangisan ataupun ternampak lembaga di depan, tidak ada. Maka tak lama kemudian disambutlah hari jadi ya, hari jadi kepada Mawar. Mawar ini sampai hari jadinya pada bulan itu, maka disambutlah hari jadi Mawar dan dipanggillah rakan-rakan Mawar semua ya, yang datang, sama ada rakan kampung ataupun rakan sekolahnya datang ke rumah mereka pada malam tersebut ya. Datanglah dan dibuatlah majlis di rumah itu dengan majlis makan-makan dan sebagainya ya. Tiba-tiba ayah kepada Mawar ini ternampak seorang perempuan berambut panjang, baju putih, tengah berdiri di depan pagar rumah mereka. Maka kata ayah Mawar, Mawar, kenapa tu kawanmu tu? Ayah tengok sudah lama di situ, lama berdiri di belakang pagar tu, panggillah masuk, kesian pula. Kawan-kawanmu sini semua sudah makan, panggil dia masuk makan. Panggil, kesian ayah tengok. Maka kata Mawar, mana ni ayah? Saya tak nampak pun ada tu. Jangan kau kata mentang-mentang ayah ni sudah tua. Ya, ayah tak nampak. Ayah masih nampak tu di belakang pagar tu. Pergi ambil, kesian. Dari tadi ayah nampak dia di situ. Ya ke ayah? Ya, pergilah tengok. Maka Mawar pun pergilah tengok. Kemungkinan ayahnya, betul cakap ayahnya, ada di belakang pagar, sembunyi di belakang pagar rumah. Maka bila Mawar tengok, sampai ke belakang rumah tidak ada. Ya, kiri dan kanan tidak ada, depan belakang rumah tidak ada. Mana juga perempuan yang ayah kata. Maka baliklah Mawar sambil merungut. Ayah, mana ada ayah? Ayah ni main-main saja, mana ada? Ada. Ayah tak berbohong nak. Walaupun ayah sudah tua-tua ni, ayah nampak kawan kamu tu berdiri, rambutnya panjang tapi macam tak teratur, rambutnya tak bersikat. Pergilah tengok. Dah saya tengok ayah. Kamu ni, tak apalah, biar ayah yang panggil. Ayah, eloklah ayah panggil sebab ayah nampak kan tadi. Yalah, kata ayah. Maka ayah pun dengan tongkat-tongkatnya tu ya. Ayah ni dah tua, bongkok-bongkok sikit. Pergilah ke pagar. Sampai di pagar tempat dia tengok, tak ada pula budak itu. Mana pergi budak itu? Tadi di sini, sekarang sudah tidak ada. Inilah kawan Mawar ni, suka main-main pada orang tua. Kalau tak mau masuk, jangan masuk. Kalau masuk, masuklah terus. Dengan tongkatnya dia pun balik. Alah Mawar, tidak ada pula kawanmu tu sudah. Mungkin sudah pulang sebab kamu tidak panggil. Kata Mawar, biarlah ayah, siapa suruh dia. Takkan itu pun tak mau masuk. Kalau mau, masuklah. Kalau tak mau masuk, janganlah masuk. Kata Mawar, orang ni susah. Kata Mawar merungut. Maka ketika itu selesailah majlis hari jadi, sambutan hari jadi Mawar tu. Seperti biasa ya, pembantu rumah lah paling banyak kerja, dan membasuh pinggan lah, mengemas rumah. Mawar pun sama juga turut membantu pembantu rumah mengemas rumah, membasuh pinggan. Ibunya pun sama juga ya, cuma kakaknya yang dalam bilik sebab masih ada anak kecil, dan ayahnya saja duduk di ruang tamu. Tapi ayahnya agak keletihan pun masuklah ayahnya ke bilik untuk rehat. Jam pun dah pukul 11 malam.
Maka ketika ayahnya masuk ke bilik untuk rehat, ayahnya tutup tingkap, ya, tingkap cermin, tutup sebab sudah malam. Kata ayahnya, lupa pula saya tutup pintu tingkap ni. Nanti masuk nyamuk, tengah dia tutup. Tuan-tuan, tengah ayah Mawar tutup tingkap, tiba-tiba ayah Mawar ternampak lagi makhluk itu, ya, di luar, betul-betul berada dekat tingkap ayahnya, duduk terpaku dengan rambut panjang, matanya tajam. Oh, patut pun tadi saya cari kamu di depan pagar, tidak ada, rupanya kamu sini, masuklah sini. Tapi tak ada jawapan, diam saja. Masuklah, makanan masih ada lagi tu. Diam, ya, perempuan itu diam. Tak apalah kalau tak mau. Ketika ayah Mawar tutup tingkap, tiba-tiba tersengih. Perempuan itu menunjukkan taring yang tajam dan lidahnya menjulur. Terkejut ayah Mawar dan pengsan ayah Mawar. Bunyi jatuh ayah Mawar ke lantai itu terdengar oleh semua ahli keluarga. Ya, maka masuklah mereka ke dalam, terlihat, ayah. Maupun kata, ayah, kenapa ni? Ayah diam. Ya, tak boleh bercakap. Kemudian ayah pun dibaringkan di atas katil malam itu. Maka malam itu berlarutan sampai ke pagi. Besok paginya ayah Mawar sudah sedar kembali. Maka ayah Mawar tanya pada anak-anaknya, kamu nampakkah kawan Mawar yang ada duduk di luar tu semalam ayah nampak? Ayah betul-betul nampak ketika ayah mau tutup tingkap. Tetapi ketika ayah mau tutup tingkap, tiba-tiba dia tersengih. Ayah terkejut, nampak taringnya, lidahnya terjulur keluar. Ayah terkejut, nak. Sebab itu ayah jatuh. Astagfirullahalazim. Itu bukan orang tu ayah, kata Mawar. Jadi siapa itu? Itu bukan kawan Mawar ayah, bukan. Jadi siapa itu? Aduh, tak boleh cerita. Datang lagi dia, kata Mawar. Tak apalah, saya keluar sekejap, saya panggil ustaz. Tu lagi datang sekali, ya. Datang lagi pula orang ini, ya, tetamu tak diundang ni. Maka pendek cerita, datanglah ustaz itu ke rumah mereka. Diceritakanlah dari A sampai Z apa yang berlaku. Ya, maka kata ustaz itu beginilah. Saya nasihatkan sekali lagi, pertama sekali jagalah silaturahim, ya, sesama jiran dan ahli keluarga. Jangan lupa salat 5 waktu dan jangan lupa baca Quran dan banyakkan bersedekah, sebab ini akan menolong kamu semua sebagai pendidik dan tidak ada gangguan lagi. Tapi kata Mawar, ustaz, memang kami alhamdulillah setakat ni kami dah mula sembahyang, dah baca Quran, ya. Kami pun dah mula bersedekah di masjid anak yatim, tapi benda tu tak masuk rumah ustaz, cuma dia mengganggu di luar rumah saja. Apa ni, ya? Kata Mawar, tak apalah. InsyaAllah saya cuba usahakan lagi, kata ustaz tu, untuk berawatan ru'yah. Mudah-mudahan makhluk itu tak datang lagi lah, ya, insyaAllah. Maka ustaz tu pun bacalah beberapa ayat suci Al-Quran sebagai pendinding rumah dan pendinding kepada mereka semua. Alhamdulillah, berapa hari kemudian tidak berlaku lagi, ya, perkara-perkara yang agak agak menakutkan di rumah tu, agak misteri di rumah tu. Cuma seminggu selepas tu heboh, ya, heboh. Kenapa heboh? Kerana tiba-tiba ada rombongan polis datang, ya, terdengar bunyi siren lah, polis dan bomba datang kerana rumah di depan mereka yang kosong itu. Di situlah tempat berkumpul polis dan bomba. Jadi Mawar pun heran, apa hal ini? Kenapa banyak polis dan bomba ini? Maka kata Mawar bertanya, tuan minta maaf nak tanya sikit, ada apa di depan rumah ni, di jiran kami? Maka polis itu pun, boleh saya masuk ke rumah kamu, saya nak tanya beberapa soalan. Kata Mawar, boleh, kebetulan ibu dan ayah pun ada di dalam, masuklah. Maka masuklah pegawai polis itu bertanya, begini ceritanya, ada orang melaporkan bau yang busuk, ya, bau yang busuk tercium di rumah depan ni, di jiran kamu ini. Jiran sebelah itu yang melaporkan. Jadi kami pun datanglah siasat dan kami melihat ada mayat perempuan mati dibunuh.
ada mayat perempuan mati dibunuh, kesan-kesan ya dicekik di lehernya. Dia terbaring di atas katilnya dalam keadaan yang membusuk, ya, dan berulat. Kalau ikut kajian kami, pakar forensik kami, lebih kurang 2 minggu sudah makhluk ini ataupun hamba Allah ini meninggal dunia, sebab itu baunya sangat busuk. Apakah kamu kenal dengan orang ini? Kata Mawar, sebenarnya kami pernah ternampak sekali saja kelibatnya, tapi kami tak pernah bersembang. Kami tak sempat bersembang, cuma kelibatnya masuk rumah, keluar rumah kami nampak. Dia seperti orang asing di sini dan dia seperti bukan orang di sini. Sama kau punya jawapan sama dengan jiran sebelah. Tak apalah, kata polis, biarlah kami yang meneruskan siasatan, ya. Mudah-mudahan jenazah ini akan dikebumikan di tanah perkuburan di kawasan kampung ini juga, dan kami akan cuba cari warisnya jika terjumpa, ya. Tak apalah pakcik, makcik, saya minta diri dulu. Assalamualaikum, kata pegawai polis. Maka selesailah kisah ini, terhenti di sini, ya. Stop di sini kisah ini yang dikirimkan oleh rakan subscriber kita tadi, ya. Mudah-mudahan cerita ini yang pertama dapat menghiburkan kita, yang kedua dapat memberi iktibar kepada kita, ya, bahawa kita ambil sisi pengajaran daripada kisah ini, ya, insya-Allah. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan selamat, ya, dan terhindar daripada segala makhluk yang mengganggu kita semualah di kalangan jin dan syaitan. Sekian, bertemu lagi dalam kisah yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.